Presiden Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat sudah bersedia sepenuhnya dan siap untuk bertindak terhadap Republik Islam Iran dengan tahap keganasan ketenteraan, kekuatan dan kuasa yang belum pernah dilihat sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang boleh kita jangkakan sekarang ialah peningkatan besar-besaran kehadiran tentera Amerika di seluruh rantau ini. Tunggu sebentar. Hati awak adalah milik awak. Hati awak adalah milik awak. Hati awak adalah milik awak. Hati awak adalah... Sebentar. Baiklah, kita sedang menerima kemas kini secara langsung di sini. Presiden Trump telah mengumumkan bahawa beliau akan menangguhkan atas permintaan Iran dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Nampaknya, Trump memberi peluang lagi kepada orang Iran dan juga berharap bahawa... Baik, maaf, sedang dimaklumkan. Kami kini dimaklumkan tentang satu lagi kemas kini. Kami sedang menerima. Baik. Presiden Trump dari Amerika Syarikat baru sahaja mengumumkan bahawa beliau kini sedang mempertimbangkan satu serangan besar-besaran yang akan lebih besar daripada sebelum ini. Warga Amerika Syarikat di seluruh Timur Tengah telah dimaklumkan oleh Kedutaan Amerika Syarikat untuk kekal berada di dalam rumah dan... Sebentar. Baiklah, berita terkini, menurut Presiden Donald Trump dari Amerika Syarikat, nampaknya Pakistan dan Qatar kini telah meminta agar Amerika Syarikat menangguhkan serangan terhadap Iran sehingga para pemimpin dan wakil mereka dapat mengemukakan cadangan bersama. Dan begitulah keadaannya. Atau sekurang-kurangnya, saya fikir begitu. Tunggu sebentar. Sungguh, aduhai Charlie Brown. Tidak, maksud saya, Donald, serius Tuan Presiden, perlu saya ingatkan Anda tentang adegan klasik ini dan kata-kata ikonik pelakon Eli Wallach. Bila Anda perlu menembak, tembaklah, jangan bercakap. Saya tahu mungkin saya telah melebih-lebihkan situasi ini sedikit dengan apa yang kita alami minggu lepas. Beberapa minggu, bulan bersama Trump. Tetapi ia adalah gambaran yang agak tepat tentang apa yang sedang berlaku. Trump tahu tentang media. Bagaimana mereka melakukan segala-galanya untuk membentuk persepsi kita tentang peristiwa dan realiti. Dan beliau adalah seorang pakar dalam memanipulasi media dan percubaan mereka untuk membentuk naratif yang tidak selalu selari dengan apa yang mereka cuba sampaikan kepada kita. Dari papa peristiwa besar yang bersejarah, sehinggalah menyalahkan orang Yahudi atas hampir segala-galanya. Sebenarnya, segala-galanya. Bukan hampir. Dan bagaimana ia berkait dengan warna rambut golongan woke, bertindik hidung, dan beridentiti jantina yang berubah-ubah. Semuanya saling berkaitan. Ikut saya terus. Saya pernah kata sebelum ini bahawa orang Iran sedang bermain catur dengan strategi jangka panjang, manakala Trump bermain mengikut seni tawar-menawar. Tetapi apa yang kita alami minggu lepas lebih seperti perlawanan tenis. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Ia membuatkan leher kita semakin sakit. Minggu lepas telah dilihat sebagai perubahan mendadak antara peningkatan ketenteraan besar-besaran dan jeda diplomatik yang tiba-tiba dalam konflik berbulan-bulan yang sedang berlangsung. Selepas beberapa minggu pertempuran sengit di rantau ini dan serangan cyber Iran yang teruk ke atas infrastruktur AS, nampaknya Amerika Syarikat dan Israel akhirnya telah memuktamadkan rancangan untuk satu kempen pengeboman besar-besaran di pelbagai medan yang menyasarkan pusat tenaga dan industri Iran. Tetapi hanya beberapa jam sebelum operasi itu dijadwalkan bermula, Presiden Trump mengumumkan bahawa beliau telah menangguhkan serangan tersebut. Beliau menyatakan tekanan diplomatik mendesak daripada sekutu-sekutu Teluk Parsi, khususnya Arab Saudi, Qatar dan UAE. Dan mereka bimbang akan berlaku tindak balas bencana terhadap koridor tenaga serantau. Trump mendakwa bahawa beliau berundur kerana pihak serantau meyakinkan beliau bahawa satu titik temu hampir tercapai. Beliau menegaskan bahawa rundingan untuk menamatkan perang dan memuktamadkan perjanjian bagi membongkar program nuklear Iran akan disambung semula. Dan beliau secara jelas memberi amaran bahawa Washington memegang semua kelebihan dan pusingan akan datang ini adalah peluang terakhir mutlak bagi Tehran untuk menandatangani perjanjian muktamad yang mengikat. Pasukan yang diketuai oleh Iran tidak menunjukkan sebarang niat untuk berundur dan terus melancarkan serangan baharu. Namun secara serius, walaupun segala-galanya berjalan seperti yang dirancang dan dijangka, tidak dinafikan ada sesuatu yang tidak kena dengan cara Amerika Syarikat mengendalikan situasi ini. Donald Trump mengambil kira pilihan raya pertengahan penggal masih merupakan faktor yang relevan dalam semua yang sedang berlaku. Namun, nampaknya pada tahap tertentu, Donald Trump tersepit antara desakan CENTCOM dan tekanan Witkoff. Atau adakah benar begitu? Terdapat laporan yang tersebar dengan dakwaan bahawa seorang pegawai dalam cabang perisikan Komando Pusat AS
telah menulis satu mesej yang dihantar pada hari Rabu lalu kepada sekumpulan besar penganalisis tentera untuk mendapatkan idea baharu tentang cara menangani Iran. Walaupun terdapat laporan seperti ini juga dalam media Israel, saya akan sangat terkejut jika tentera AS perlu menghantar email untuk mengumpul idea. Dan jika mereka memang bertanya, ini satu cadangan. Bagaimana kalau hanya menikmati bau napalm pada waktu pagi? Sangat mudah untuk terbawa-bawa dengan semua ketidaksabaran media. Jadi mari kita berhenti. Tarik nafas dalam-dalam dan ingat, untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk setiap perkara di bawah langit ada waktunya. Trump membiarkan Kushner dan Witkoff melakukan kerja mereka. Mereka terus mendesak untuk mempertimbangkan tawaran dari Pakistan dan Qatar, yang sebenarnya hanya bertujuan untuk melengahkan masa bagi pihak Iran. Nampaknya pihak Saudi, pihak Turki, dan negara-negara sabit Islam juga sebenarnya tidak mahu Iran dikalahkan, cuma dikawal sahaja. Seni dalam berunding menumpukan kepada membiarkan pihak lawan percaya bahawa mereka mendapat apa yang mereka mahu, sedangkan Trump sedang bergerak ke arah matlamatnya membersihkan Selat Hormuz daripada keupayaan Iran untuk mencengkam ekonomi dunia. Ketidaksabaran media turut memainkan peranan. Ia membina keyakinan Iran bahawa mereka mempunyai kelebihan. Namun realitinya, ini bukanlah satu pengunduran Amerika, tetapi satu perangkap strategik. Perangkap yang memang difahami oleh Iran, sebab itulah mereka terus melengah-lengahkan dan terus mencari alasan. Konfrontasi ketenteraan yang menentukan adalah tidak dapat dielakkan, tetapi ia hanya akan dicetuskan apabila Amerika Syarikat dan Israel mengemukakan satu keputusan terakhir, ultimatum yang tidak boleh dirundingkan, yang menuntut pembongkaran sepenuhnya program nuklear Iran yang akan ditolak oleh Tehran. Dengan menangguhkan serangan hingga ultimatum ini dikeluarkan, Washington memastikan ia hanya akan melancarkan serangan terakhir selepas memperoleh legitimasi antarabangsa sepenuhnya, membersihkan Selat Hormuz, dan menempatkan angkatan lautnya pada posisi serangan yang dominan untuk meneutralkan sebaran tindak balas Iran serta-merta. Ia mungkin juga berlaku sebelum pilihan raya di Israel dan pilihan raya pertengahan penggal di Amerika Serikat. Ia akan menjadi begitu dahsyat, ia tidak akan memberi kesan negatif kepada mana-mana pihak, mungkin sebaliknya. Sementara itu, inilah sebabnya Israel menahan diri pada tahap tertentu terhadap kedua-dua Hezbollah dan Hamas. Kita tidak mahu memberi alasan mudah kepada Iran untuk mengalihkan perhatian dunia daripada sasaran sebenar, yaitu mereka. Tetapi jangan silap, pendekatan menahan diri buat sementara ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi kami. Pusingan ketujuh, rundingan antara Israel dan Lubnan yang ramai cuba gambarkan sebagai penyelesaian kepada situasi ini berjalan seperti yang kami jangkakan. Hizbullah tidak melucutkan senjata, tetapi memanipulasi situasi untuk kepentingan mereka. Mereka secara literal hanya menukar pakaian mereka, menukar truk tentera mereka dengan van kemanusiaan yang bertanda pertubuhan kesihatan Islam dan menyeludup peralatan sepenuhnya tanpa dikesan. Peralatan itu masuk terus dari Iran melalui lintasan Al-Altamf di sempadan Irak-Syria, seperti yang dilaporkan minggu ini oleh Israel Channel 14. Mereka memuatkan lori bahan api awam dengan drone canggih, kepala peledak roket, dan rangkaian gentian optik, memandu semuanya melintasi dan menghantarnya terus ke selatan Lubnan. Sementara itu, tentera Lubnan, orang-orang yang Barat asyik mendakwa akan secara ajaib mengawal kawasan itu, langsung lumpuh kerana ketakutan. Askar-askar Lubnan langsung enggan menjejakkan kaki ke kubu kuat Hizbullah, kerana mereka tahu pintu-pintu di sana dipasang perangkap bom. Jadi ya, Israel sedang menahan diri untuk membiarkan perangkap strategik yang lebih besar menutup rapat ke atas Iran, ke atas Tehran. Tapi janganlah kita terlalu romantik tentang kelewatan ini. Barat datang dengan pena, berharap untuk merundingkan gencatan senjata. Musuh pengganas datang dengan tipu daya, lori bahan api, dan drone bersiap untuk fasa seterusnya dalam peperangan ini. Dan kita tahu kemana semua ini akan membawa, dan siapa yang akhirnya akan dipersalahkan. Keadaan di Gaza sekarang tidak berbeza. Hamas mengancam untuk menarik diri sepenuhnya daripada persefahaman yang sedang terbentuk. Mereka mendakwa bahawa serangan udara Israel yang berterusan menghalang kemajuan. Sekarang mereka begitu menekankan kemajuan. Betapa istimewanya. Pengganas Hamas cuba menggunakan rundingan itu sendiri sebagai perisai manusia untuk memaksa jeda ketenteraan. Ini bukan sebagian daripada persefahaman awal 20 perkara. Mereka mahu Israel menghentikan pembunuhan bersasar supaya mereka boleh menarik nafas lega. Dan ia adalah fiksyen yang sama seperti yang sedang berlaku di bahagian utara dengan Hizbullah. Dan kita semua tahu di sini juga siapa yang akhirnya akan mereka salahkan. Bercakap tentang menyalahkan orang Yahudi dan Israel, bagaimana pula dengan situasi di Spanyol itu?
Nampaknya kemenangan besar untuk Israel minggu ini apabila usaha kita untuk membanjiri Spanyol dengan pelarian telah mencapai apa yang kita sasarkan. Bukan membanjiri dengan pelarian. Itu hanyalah cara. Matlamat sebenar kita ialah supaya pihak berkuasa Spanyol terlibat dalam melakukan jenayah perang terhadap orang awam yang tidak berdaya. Sekarang, kepada siapa Sanchez boleh menuding jari dengan penuh keangkuhan? Tak semudah itu bila kau kena berdepan dengan isu-isu rumit, kan kawan? Pelakon Spanyol Javier Bardem yang dungu telah berkongsi semula hantaran media sosial yang mendakwa bahawa Israel dan kumpulan sayap kanan di Barat mendapat manfaat daripada ketegangan antara Spanyol dan Maghribi berhubung kawasan Ceuta. Satu hantaran berkata tidak diketahui siapa yang merancang krisis di sempadan antara Maghribi dan enklav Afrika Utara itu, tetapi mendakwa Israel dan kumpulan sayap kanan Barat mendapat manfaat daripada Spanyol yang lemah dan tidak stabil. Sudah tentu, orang Yahudi memudahkan perkara ini. Dan sudah tentu, jurucakap untuk saluran Ikhwanul Muslimin yang membiayai keganasan ini menerbitkan satu lagi artikel yang memberi bayangan bahawa Israel bertanggungjawab. Adakah Spanyol sedang dihukum? Mungkin kita telah membayar pekerja haram itu. Imigran, 7.000 shekel setiap seorang. Nampaknya mereka telah banyak berjasa kepada Israel. Pelaburan terbaik, kerana sekarang Spanyol sedang melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Maghribi itu. Apa yang sedang berlaku di Spanyol bagaimanapun tidak sepatutnya mengejutkan. Kita sedang menyaksikan kemerosotan negara-negara barat di seluruh Eropah. Ia setaraf dengan pencerobohan kaum barbar dan Hun, dengan persamaan yang jelas kepada situasi pada abad keempat dan ke-5 yang menjerumuskan kita ke zaman gelap dan zaman pertengahan. Kita hanya satu generasi sahaja lagi daripada hasil yang sama. Ada satu pengajaran yang mendalam di sini untuk Israel dan sesiapa sahaja yang ingin terus hidup. Berpegang kepada tradisi, warisan dan simbol kebangsaan Anda bukanlah satu pilihan. Ia adalah dan sentiasa menjadi keperluan demi kelangsungan hidup. Salah satu sebab Israel dan orang Yahudi menjadi sasaran kejam oleh golongan woke, kiri atau kanan. Golongan kiri radikal suka melabelkan patriotisme sebagai fasisme dan tradisi sebagai paksaan agama. Tetapi itu hanyalah peta jalan progresif menuju bunuh diri negara. Akar kita tertanam kukuh dalam sejarah Yahudi. Dari segi geografi, kisah kita bermula di Judea dan Samaria. Alkitab adalah asas budaya Yahudi utama kita. Dan Zionisme adalah nadi kebangsaan kita. Jika kita cuba mengubah naratif itu dan berpura-pura seperti golongan kiri di Israel, bahawa satu-satunya tujuan kewujudan Israel adalah untuk menjadi sebuah demokrasi liberal, seperti dalam buku teks, kita akan berakhir seperti Spanyol. Sekarang kita beralih perhatian kepada berita yang tidak sesuai dengan naratif media arus perdana utama. Di sudut berita baik kita, yang saya baru sahaja cipta, kita boleh lihat bagaimana keadaan di Gaza semakin baik. Image indah Gaza minggu ini. Sebuah game yang cantik. Sebuah kolam renang yang cantik. Makanan yang sedap. Apa yang golongan yang rasa diri mereka paling benar akan lakukan sekarang? Nampaknya mereka akan menukar warna rambut mereka. Tren warna rambut ungu nampaknya sudah berakhir secara rasmi kerana semakin ramai kini mula berambut pendek berwarna hijau. Organisasi wanita transwoke yang lebih dikenali sebagai OWTF telah secara rasmi menyeru ahli-ahlinya untuk mewarnakan rambut mereka hijau, menukar warna rambut daripada ungu kepada hijau. Semakin ramai golongan bertindik hidung yang obses dengan isu jantina melakukan perkara ini. Jadi kita tidak akan dapat melabelkan mereka. Warna ungu juga didapati boleh menyebabkan kerosakan otak. Dan kita semua tahu betapa hijau itu begitu terbuka dan inklusif. Saya telah bercakap tentang kesabaran tadi. Bagaimana ada masa untuk segala-galanya. Ia adalah tema yang sering diulang dalam kepercayaan kita. Kitab suci Ibrani berulang kali mengajar bahawa kesabaran bukan sikap pasif. Ia sebenarnya adalah ketabahan yang penuh keimanan. Menunggu sambil melakukan apa yang betul. Mempercayai masa Tuhan dan menahan diri daripada memaksa hasilnya. Banyak petikan menggambarkan kesabaran sebagai keteguhan untuk bertahan melalui kelewatan, kesusahan, atau ketidakpastian. Menunggu sering digambarkan sebagai pilihan untuk terus mempercayai Tuhan apabila hasilnya tidak segera kelihatan. Ini benar bagi Ibrahim dan Sarah, bagi Yakub, Yusuf, dan terutamanya bagi Musa. Orang mungkin tidak nampak sebab di sebalik kelewatan itu, tetapi Tuhan membangkitkan atau menyelamatkan pada waktunya, bukan mengikut desakan kita. Percubaan untuk memaksa keadaan lebih cepat daripada waktunya selalunya membawa kepada kemudaratan, konflik, atau ketakutan. Seperti yang dilihat dalam kisah Saul, Daud, dan dengan penuh kesakitan pada anak Daud, Shalom. Menunggu dalam kitab suci Ibrani biasanya disertai tanggung jawab. Menunggu bukan bererti meninggalkan tindakan yang bermoral. Anda menunggu dengan mengekalkan integriti. Jangan membalas dendam atau merampas kuasa dalam kemarahan. Teruskan doa, ibadah, keadilan, dan ketaatan
walaupun kelegaan tidak datang dengan segera. Tetap berpihak kepada Tuhan dan bukannya tunduk kepada tekanan orang ramai, seperti dalam kisah Rut. Logik moralnya ialah, tindakan cepat yang didorong oleh keinginan, iri hati, atau ketakutan boleh merosakkan kehidupan, manakala kesabaran menstabilkan pertimbangan. Haraplah bahawa cerita ini belum berakhir, hanya kerana langkah seterusnya belum kelihatan. Sentiasa percaya. Bangsa yang kekal tidak pernah takut akan perjalanan yang panjang. Dan itulah sebenarnya kekuatan terbesar bangsa Yahudi selama ini. Saya Daniel Simon, terima kasih kerana bersama saya di Straight Up dari JNS TV Studios di Baitul Maqdis, Israel. Shabbat Shalom dan kita jumpa lagi minggu depan.